Terdapat sebuah negeri di tanah Jawa Jenggala bernama Cempaka Jajar. Rajanya bernama Seri Inu bergelar Sang Nata. Di negara Cempaka Jajar, baginda membina sebuah taman yang indah di mana ditempatkan segala puteri anak-anak raja di bawah takluk baginda. Antara puteri tersebut, seorang daripadanya bernama Raden Puspa Kencana yang mempunyai rupa paras yang cantik dan tidak tahu asal-usulnya. Baginda dan permaisuri menggelarnya Ken Tabuhan. Ken Tabuhan sangat disayangi baginda dan permaisuri. Pada suatu malam, Ken Tabuhan bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan tubuh badannya terang benderang disinari bulan. Di pinggangnya pula berbelit seekor naga. Ken Tabuhan menjadi sugul dan tertanya-tanya apakah maksud mimpi tersebut. Baginda Sang Nata mempunyai seorang putera bernama Raden Inu Kertapi yang juga terkenal dengan nama Raden Inu atau Raden Menteri. Pada satu malam, ia bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya dan datang seorang raksasa lalu melarikan bulan itu. Ayah dan bundanya berpendapat Raden Inu patut beristeri kerana sudah berusia 17 tahun. Permaisuri bertanyakan anak kandanya siapakah pilihannya, namun Raden Inu tidak mencanangkan sesiapa. Patih menasihatkan permaisuri meminang puteri Ratu Banjar yang cantik dan setaraf dengan Raden Inu. Pada satu hari, Raden Inu pergi berburu di dalam taman yang dipagari tempat istana Ken Tabuhan. Semasa berburu, disumpitnya burung serindit yang terus terbang memasuki ke dalam kubah tempat Ken Tabuhan bertenun. Wirawani memberitahu Raden Inu bahawa dia melihat burung serindit berada di sisi seorang puteri yang sungguh cantik. Apabila mendengar cerita hambanya, Raden Inu terus ke pintu kubah. Apabila terpandang kecantikan Ken Tabuhan, lalu terpikatlah dia dengan Ken Tabuhan. Terkejut melihat puteri rupawan sedang menenun songket di ruang. Hati terpikat, cinta mendatang, terus kawin dalam diam. Sang Nata dan isterinya menyedari kehilangan anaknya, lalu bertanyakan Wirawani. Akhirnya ketahuilah mereka Raden Menteri telah berkahwin dengan Ken Tabuhan. Perkahwinan itu dipersetujui Sang Nata, namun permaisuri menentang dengan alasan Ken Tabuhan itu anak celaka dan anak rampasan, jarahan. Satu malam, Raden Menteri bermimpi Ken Tabuhan ditangkap harimau lalu gaib dalam hutan. Kedua-dua suami isteri itu menangis kerana mengetahui alamat mimpi tersebut akan berlakunya penceraian antara mereka. Keesokan harinya, Raden Menteri pergi ke istana menghadap Sang Nata. Kemudian, Raden Menteri pergi menghadap bondanya. Permaisuri bertitah kepada Raden Menteri bahawa dia tidak suka perkahwinan Raden Menteri dengan Ken Tabuhan kerana Ken Tabuhan anak jarahan, dan sekiranya Raden Menteri menjadi raja nanti, Ken Tabuhan tidak layak menjadi permaisuri. Permaisuri kemudian menitahkan Raden Menteri pergi ke hutan berburu kijang dan pelanduk. Raden Menteri diperintah berburu, menangkap kijang dan pelanduk. Helah permaisuri membunuh menantu yang tidak mendapat restu. Permaisuri menitahkan pelebaya membawa Ken Tabuhan ke dalam hutan untuk dibunuh. Ken Tabuhan dibawa ke hutan bersama dua orang inang pengasuhnya, Ken Tadahan dan Ken Pelipur. Apabila tiba di pohon cempaka yang berdekatan pohon angsana, pelebaya membuka rahsia bahawa dia dititah oleh permaisuri untuk membunuh Ken Tabuhan kerana bersuamikan Raden Menteri. Ken Tabuhan berpesan supaya pelebaya meletakkan mayatnya di dalam rakit dan ditaburkan bunga cempaka serta bunga angsana. Kemudian dihanyutkan rakit di dalam sungai. Pelebaya menikam Ken Tabuhan dan dua orang pengasuhnya. Ketiga-tiga mayat itu telah dihanyutkan sebagaimana pesanan Ken Tabuhan. Masa Raden Menteri dan pengiringnya mandi di sungai setelah berhenti berburu, mereka melihat sebuah rakit berisi bunga cempaka dan bunga angsana hanyut. Baginda cuba mengambilnya. Rakit itu datang sendiri kepada baginda. Baginda terkejut apabila mendapati di dalam rakit itu isterinya bersama dua orang pengasuhnya. Raden Menteri menyesal meninggalkan isterinya. Raden Menteri telah membunuh dirinya kerana terlalu sedih. Berita kematian Raden Menteri dan puncanya disampaikan kepada Sang Nata. Sang Nata terlalu sedih. Penyiasatan telah dilakukan oleh baginda dan sekalian menteri memberitahu perkara sebenar berpunca daripada permaisuri. Permaisuri turut menyesal akan perbuatannya. Sang Nata memarahi permaisuri lalu menamparnya. Sang Nata menghukum permaisuri tinggal di luar istana untuk menjaga anjing perburuannya.
Sang Nata berduka cita lalu memohon kepada Dewata Mulia Raya moga-moga anaknya dihidupkan kembali berdua. Atas belas kasihan, Betara Guru menitahkan Betara Kala untuk turun ke dunia untuk menghidupkan Raden Menteri dan Ken Tabuhan. Dengan menyapu kembang Gadapura dan kembang Wijayamala ke tubuh Raden Menteri dan Ken Tabuhan, maka hiduplah kembali kedua-duanya. Baginda pun mengampunkan dosa permaisuri. Setelah itu, Betara Kala menghidupkan pula Ken Pelipo dan Ken Tadahan. Akhir cerita, Sang Nata menabalkan Raden Menteri dan Ken Tabuhan menjadi ratu dan Suri Kuripan menggantikannya.